balik pada buku kita, muka surat 10. Ni antara tanggungjawab anak-anak. Apa tanggungjawab kita sebagai anak? 1, anak-anak haruslah berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Berbuat baik meliputi skop yang sangat luas, seperti mana yang telah diperjelaskan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang menyentuh mengenai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Baik, kita ambil tak apa, kita baca Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya berbuat baik kepada ibu bapa adalah lebih afdal daripada solat, puasa, haji dan berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang memandang wajah ibu bapanya dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menganugerahkannya pahala seolah-olah dia telah menunaikan ibadah haji di Baitullah. Allah mensyaratkan kejayaan anak bergantung terhadap hubungannya dengan kedua ibu bapa. Nabi bersabda yang bermaksud keredaan Allah Azza wa Jalla terletak pada keredaan ibu bapa terhadap anak. Jadi untuk mendapatkan keredaan Allah, anak-anak haruslah berbuat baik kepada mereka terlebih dahulu. Anak-anak tidak harus membelakangkan mereka dalam segala keputusan yang diambil, kerana jika keputusan itu tidak diredai oleh kedua ibu bapa, dikhawatiri Allah juga tidak meredainya. Sebagai contoh, jika seorang anak ingin belajar di luar negara tetapi tidak mendapatkan keizinan daripada kedua ibu bapa atas alasan tertentu yang munasabah, jadi si anak tidak harus berkeras kerana khawatir ibu bapa tidak akan meredainya. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi jika sekiranya mereka redha, tidaklah menjadi satu kesalahan. Dapatlah dikatakan di sini bahawa mencari redha ibu bapa dalam setiap perkara yang dilakukan adalah perkara penting dalam mencari keredaan Allah. Sabda Nabi SAW, fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keredaan Allah adalah daripada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah adalah daripada kemurkaan ibu bapa. Baik, sekarang kita boleh imagine lah situasi kita sebagai anak. Bagaimana sebenarnya seorang anak itu sangat rugi ketika mana kita tidak dapat berbakti kepada orang tua selagi mana orang tua masih hidup. Jadi selagi mana mak bapak masih hidup, kita kena usaha untuk jadi anak yang baik gitu. Cuma situasinya sekarang, baik, untuk anak-anak yang masih tinggal serumah dengan mak bapak, okey, mungkin jelas nampak dia boleh berbakti. Bila mak dia minta tolong apa-apa, dia terus tolong. Itu cara dia. Tapi macam mana dengan kita yang dah duduk jauh, kan, yang dah mak bapak duduk kat kampung? Macam mana cara kita berbakti? Baik, paling mudah poin dia adalah seorang anak jangan memalukan ibu bapa. Jadilah anak yang membuatkan mak bapak merasa bangga dengan adanya kita. Itu kaedah paling mudah. Bila kita jarak jauh, apa yang boleh kita buat adalah sekarang ni kita bekerja, kita buat kerja-kerja tugas tanggungjawab kita ni, supaya akhirnya mak bapak kita tu rasa bangga. Oh, anak aku ni kalau orang kampung balik cerita, dia ni memang bagus, kerja rajin, kerja sungguh-sungguh, kan? Maknanya kita buat mak bapak kita rasa bangga. Agak-agak dengan apa yang kita tengah buat sekarang, mak bapak kita bangga ke mak bapak kita malu? Itu kaedah yang paling mudah. Apatah lagi bagi anak perempuan yang dah berkahwin, maka kita bila dah kahwin, bakti utama kepada suami. Yang nak bakti kepada mak bapak, itulah kaedah dia. Kaedah lain adalah mendoakan. Selalu doakan mak ayah kita, kan? Sama dia yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Itu kaedah kita berbakti. Jadi maksudnya kena usaha semaksimum mungkin. Macam mana cara kita boleh bakti kepada mak bapak kita? Kalau sekali-sekala kita balik kampung, bawa balik hadiah, kan? Supaya mak ayah kita rasa senang hati dan seronok. Apa lagi? Baik, kita kata benda-benda yang kita boleh buat lah. Kita fikirkan apa dia benda yang kita boleh buat untuk kita tetap juga bagi kebaikan kepada mak bapak kita. Minimum tu lah, jaga nama baik dia, kan? Jangan cerita pasal mak bapak kita kepada orang luar, kan? Kepada kawan-kawan kita sehingga mengaibkan mak bapak kita, kan? Itu pun satu juga kaedah untuk kita jaga mak bapak kita, bakti kepada mak bapak. Baik, kemudian yang kedua, kaedahnya adalah memanggil ibu bapa dengan panggilan yang disenangi mereka, bukannya panggilan yang mampu menyebabkan mereka sedih dan sakit hati, seperti orang tua tak sedar diri, orang tua terkutuk dan sebagainya. Juga Islam melarang anak-anak bertutur kata dengan kata-kata yang kasar terhadap ibu bapa.
Baik, kita ambil contoh hari ni di depan raja kita tak akan cakap kasar, tapi kenapa depan mak bapak kita berkasar gitu. Jadi maksudnya bercakap dengan mak bapak itu adalah bagaimana kaedah kita bercakap dengan semua orang. Okay. Muka surat 12 itu dalam firman Allah, fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentuk keduanya dan ucapkanlah, janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi maksudnya tu tak boleh, tu tak boleh kan, bunyi-bunyi gitu pun tak boleh kan. Itu dengan orang tua, maknanya cara kita bercakap, kita kena bercakap dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan mereka. Jadi yang ni mungkin apa yang kita boleh tanamkan dalam fikiran kita ialah sabar gitu. Dengan mak ayah kita kena banyakkan sabar, lebih daripada sabar kita kepada orang lain. Jadi sabar tu akan buat kita terkawal gitu. Macam mana kita nak bercakap dengan mak bapak kita, macam mana kita nak beremosi, kita cuba menahan gitu kan. Tahan. Jadi apa yang terlepas tu yang setelah kita tahan. Itu kaedah umumnya macam mana kita nak bergaul dengan mak bapak kita, dan juga macam mana kita nak menjadikan ibu dan ayah kita sebagai orang yang paling berhak mendapatkan bakti daripada kita. Baik, habis sampai poin yang kedua. InsyaAllah kita berhenti sampai situ. Nanti kita sambung poin yang ketiga di muka surat 12 tentang tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapa, ataupun tanggungjawab kita wanita sebagai anak. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarana surat An-Nas.